Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izwan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertauliah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafan Asim. Bagi mendapatkan banyak lagi ilmu tajwid serta cara bacaan Al-Quran yang cepat dan mudah, jangan lupa subscribe serta tekan notifikasi YouTube channel Cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Salam seronoknya cinta Al-Quran. Alhamdulillah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk bertemu dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran bagi sama-sama kita meneruskan pelajaran kita untuk hari ini. Mungkin ada yang tertanya-tanya, Ustaz, kenapa hari ini backgroundnya Masjidil Haram? Ada background Masjidil Haram. Ada tak di kalangan sahabat-sahabat kita yang rindu untuk pergi berziarah ataupun menunaikan haji dan umrah? Jika ada, kita amin-aminkan dan doakan juga saya dan kawan-kawan kita yang lain juga, insya-Allah suatu hari nanti dapat pergi ke sini. Sama ada yang dah pernah pergi ataupun yang belum pergi, saya pasti merasai kerinduan kepada Masjidil Haram. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa saya menggunakan background Masjidil Haram? Kerana istimewanya hari ini kita masuk ke dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini menceritakan ayat yang pertamanya tentang bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu bermula daripada Nabi diperjalankan. Bukan Nabi yang pergi sendiri dengan atas kudrat dan kemampuan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia, tetapi baginda diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Mekah, Masjidil Haram, hinggalah Masjidil Aqsa yang terletak di Palestin, dan daripada
situlah diangkat, dinaik bersama kenderaan buraq, ditemani dengan malaikat Jibril ke langit-langit yang lain, Sidratul Muntaha, dan juga langit-langit yang lain, untuk menerima satu tugasan, satu kewajipan yang besar bagi semua umat Islam, iaitu kewajipan untuk solat 5 kali satu hari. Jadi perjalanan dan ceritanya panjang, tetapi kita pendekkan kerana tujuan kita nak baca Al-Quran bersama-sama hari ini. Untuk hari ini kita akan baca daripada ayat pertama hingga ayat ke-7 sahaja, pada muka surat 282. Siapa nak buka Al-Quran, silakan buka ke halaman muka surat 282. Diharapkan sahabat-sahabat semua bersemangat, ya, berlatar belakangkan Kaabah dan Masjidil Haram. Kita lihat ini, video ini diambil sebelum COVID-19. Jadi kita lihat orang jalan pun rapat-rapat. Jadi jangan pelik pula, ustaz, kenapa di sana macam ni. Ini kita video, tapi video ni video yang orang kata apa, no copyright lah, tidak ada hak milik kita ambil. Jadi sahabat-sahabat jangan bimbang, jangan risau. Baik, insya-Allah semua dah bersedia diharapkan, ya. Tapi sebelum kita mulakan pelajaran, seperti biasa, boleh tak bantulah saya untuk tekan button share. Jom kita kongsikan dahulu insya-Allah pelajaran ini dengan pasangan kita, anak-anak, ahli keluarga dan kawan-kawan kita insya-Allah, dan mungkin ke grup-grup yang kita sertai, kecuali kalau ada admin mana-mana grup yang tak izinkan, tak benarkan untuk kita kongsi, jangan dikongsi, sebagai menghormati hak tuan rumah tersebut, ataupun tuan page tersebut. Baik sahabat-sahabat, ya, terima kasih, tolong share, ya, bantu saya untuk panjang-panjangkan. Saya mohon maaf lah kalau sepanjang saya bercakap ni tersilap kata, tersalah bahasa. Yang kedua, saya nak ajak sahabat-sahabat kita dapatkan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Boleh, ya, insya-Allah. Terima kasih yang tolong share dan terima kasih yang tolong berikan komen mudahnya mengaji Al-Quran. Baiklah, untuk memberkati majlis ilmu kita hari ini, saya nak ajak semua sahabat-sahabat yang saya kasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah bersama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat-sahabat dah bersedia ke belum ni? Kalau dah bersedia, jangan lupa belanjalah saya thumbs up dan juga heart, ya, insya-Allah. Baiklah, teman-teman dirahmati Allah. Hari ini kita masuk dalam surah Al-Isra. Jadi menceritakan tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Bukan perjalanan penuh lah, menceritakan tentang peristiwa yang penting tersebut. Jadi oleh itu sahabat-sahabat, sebelum kita masuk pada bacaan surah, marilah sama-sama kita membaca isti'azah dahulu, ya. Pastikan lafaz isti'azahnya itu jelas. Hamzah A di pangkal kerongkong, Ain di pertengahan kerongkong, baris dhammah 2 harakat. Zal baris dhammah di hujung lidah. Zu. A'udzu billah, lafz jalalah dibaca nipis 2 harakat. Minasyaitonir rajim. Dan di akhir baru dirapatkan mulut, ya. Kita dengarkan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kemudian kita mulakan surah. Seperti biasa, disunatkan kita untuk membaca basmalah. Walaupun basmalah ini bukanlah sebahagian ayat yang pertama,
tetapi disunatkan untuk kita mulakan di setiap kali di awal surah dengan lafaz basmalah kecuali pada surah Al-Bara'ah. Baik teman-teman, lafaznya bagaimana? Ba berbaris kasrah bertemu sin, jelaskan. Bis jangan disamarkan. Contoh ini bacaan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu salah. Bis mestilah jelas. Bismillah. La saja, bukan bismillah. Kerana ha itu ada baris kasrah. Ha itu ada baris yang tersendiri. Bismillah. Lafz jalalah dibaca nipis. Di sini walaupun kelihatan fathah tetapi dibaca dua harakat ya. Bismillahirrahmanirrahim di pertengahan kerongkong. Ma bukan ma, beza ma dengan ma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di akhir baru dirapatkan mulut. Jangan ditutup awal jadi rahim. Tak betul ya. Jom sama-sama kita dengarkan sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ya, insya-Allah jelas diharapkan. Baik teman-teman, kita lihat ayat yang pertama dari surah Isra, Al-Isra. Insya-Allah mungkin ada teman-teman yang nak tolong tulis. Maafkan tiba-tiba hidung rasa gatal. Jadi sahabat-sahabat, jom mungkin ada teman-teman poin-poin yang penting tolong tulis ya, tolong tulis. Bukan saja kita nak bantu kawan-kawan kita, tapi yang lebih utama kita nak bantu diri kita sendiri untuk lebih mengerti pelajaran-pelajaran yang sedang kita pelajari. Sa berdhammah bertemu ba yang bertanda mati, ada pantulan di sini. Faqala surah namanya. Mungkin ada yang nak tolong tulis ya. Subhanalladzi di hujung lidah. Pedas. Nalladzi di hujung lidah 4 atau 5 harakat. Asra bi'abdihi ada lantunan di sini. Khakhala surah. Bi'abdihi 2 harakat. Lailam idgham bi gunnah daripada lailan. Asalnya lam tanwin 2 di atas bunyi lan, tapi datang mim masuk berserta dengung. Lailam minal masjidil minal nun baris fathah naik di atas lam di sini. Masjidil ha bukan ha, jangan baca haro, bukan haro tapi ha. Haro minal masjidil harami ilal lam baris fathah terus naik di atas lam yang bertanda mati di sini. Masjidil aqsa alladhi ada lantunan di sini khakhala surah. Tapi bezanya pantulan pada ba kita pepeskan. Di sini kita bulatkan kita tak pepeskan. Kalau pepeskan jadi aqad. Tak betul ya. Aqsalladzi di ujung lidah 2 harakat. Barakna ba 2 harakat. Rak ada bunyi hamasnya, bunyi angin di situ. Barakna haulahu munculkan mulut. Lahu 2 harakat. Linuriyahu semuanya 1 harakat kecuali hu. Linuriyahu linuri dan ya masing-masing 1 harakat. Linuriyahu min izar halqi. Jelaskan saja bunyi min jangan panjang. Terus masuk ayatina. Dan kemudian kita jumpa jim kecil di sini, waqaf jaiz. Ini tidak terus pada wajibul gunnah. Wajib dengung di sini 2 harakat. Jangan sesekali kita baca innahu tak betul. Mestilah innahu baru masuk. 2 harakat. Huwas Sami'ul Basir. Sir bukan sir ini huruf sad, jangan tertukar. Jika ada yang masih keliru tentang makhraj huruf sin dan sad ataupun huruf-huruf yang lain, jangan ke mana-mana, tunggu sehingga akhir insya-Allah. Saya kongsikan nanti bagaimana kami dapat bantu anda dengan memberikan sebuah buku asal dan tajwid serta rakamannya.
Jelas ya, diharapkan penjelasan tersebut. Jom tarik nafas. Kita baca sama-sama ayat ini. Boleh ya, insya-Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Boleh ya? Sekali lagi tarik nafas. Kalau nak mula tu, nak bagi panjang, kita tarik nafas dahulu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Boleh, insya-Allah. Bagi mereka yang tak sampai nafas, kalau waqaf di situ, terus ibtidak pada Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Dan kemudian waqaf di situ dan ibtidak pada Innahu was-sami'ul basir. InsyaAllah sekali lagi tarik nafas. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram alladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Baru berhenti. Okey, so far macam mana? Okey ke okey? Diharapkan sahabat-sahabat dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian yang kita sampaikan. Jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, sekali lagi saya mengharapkan teman-teman ya dapat menekan button share. Baiklah, kita teruskan ayat yang kedua. Tapi sebelum itu, nak bagi tahu kita kenapa surah ini dinamakan surah Al-Isra, kerana Allah menceritakan kita bagaimana peristiwa awalnya berlaku Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi, Maha suci Allah yang menjalankan ataupun membawa. Bukan Nabi Muhammad bergerak dengan kodratnya sendiri, tetapi diperjalankan. Maksudnya Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maksudnya bukan Nabi pergi sendiri, tetapi Allah lah yang memperjalankan hambanya. Lailan, pada waktu malam. Minal masjidil haram, daripada masjidil haram, iaitu di Makkah Mukarramah. Ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa yang berada di Palestin hari ini. Alladzi barakna hawlahu, yang mana sekelilingnya itu diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, untuk Allah menunjukkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dialah yang maha sami', maha mendengar dan maha melihat. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Wa atayna Musal kitaba wa ja'al ain di pertengahan kerongkong. Na, dua harakat. Hudal, di sini idgham bila gunnah, daripada hudan. Asalnya dal tanwin dua di atas bunyi dan, tapi datang lam jadi masuk tanpa dengung. Hudal libani, 4 atau 5 harakat. Isra, begitu juga di sini 4 atau 5 harakat. Ila alla tattakhidhu, kha di hujung kerongko, kha khi khu, tattakhidhu di hujung lidah,
Mi, samarkan di sini ikhfa hakiki 2 harakat. Duni, du juga 2 harakat dan ni juga 2 harakat. Wakila, dan lan bila waqaf jadi ma'aiwat 1 baris 2 harakat. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Baik, saya waqaf di situ dan kemudian saya akan tidak balik pada wa ja'alna. Wa ja'alnahu hudan li bani tattakhidhu min duni wakila. Baru berhenti di situ. So far okey ke okey ni, diharapkan teman-teman ya dapat mempelajari sesuatu. Mungkin boleh berikan sedikit komen di ruangan bawah. Macam mana, terlalu laju, terlalu cepat, ataupun bagaimana huraian dan penerangan yang saya sampaikan ini. Sekali lagi sahabat-sahabat yang baru bersama dengan kita, selamat menonton, selamat belajar ke kelas pengajian Al-Quran Cepat Quran bersama dengan saya Ustaz Izwan Ahmad, guru Al-Quran anda hari ini. Tapi sebelum kita nak teruskan ayat yang seterusnya ini, sahabat-sahabat jangan lupa untuk menekan button share. Dan saya nak tanya teman-teman, boleh tak semua orang bagikan satu jawapan kepada saya? Soalan saya nak tanya apa? Apakah benda yang paling susah dalam kita nak mengaji Al-Quran? Dengar, sekali lagi saya berikan soalan. Minta kalau boleh semua berikan jawapan ya. Jawapan betul atau salah itu tidak penting. Yang penting diharapkan sahabat-sahabat dapat berinteraksi dengan kita, insya-Allah. Nanti saya akan bagi tahu jawapan yang sebenar. Apa perkara yang paling payah, yang paling susah dalam kita nak menguasai ilmu tajwid ini? Diharapkan teman-teman dapat tulis jawapan tersebut di ruangan komen. Sekejap lagi kita baca satu ataupun dua ayat, kita lihat kepada jawapan perkara tersebut. Saya akan bagi tahu apakah perkara yang paling susah dalam kita nak menguasai ilmu tajwid. Jadi diharapkan semua sahabat-sahabat dapat mengambil bahagian untuk menjawab soalan tersebut di ruangan komen. Kita lihat ayat yang ketiga. Zal bari dhammah, zal di huruf jid, zazi zu, bertemu ra yang bersabdu, ya juga bersabdu. Dzurriyyataman, dzurriyyataman, idhar halqi, jangan panjang, sempurna saja man terus masuk. Hamalna ma'a Nuh. Ha pedas di pertengahan kerongkong. Hamalna ma'a Nuh. Dan ada jim kecil di sini, boleh waqaf, ibtidak pada innahu, wajibul gunnah, wajib dengung di sini 2 harakat. Jangan sesekali kita baca innahu, itu tak sempurna panjangnya. Mestilah innahu kana 'abdan, ada lantunan khakhalah di sini. Dan di sini ikhfa hakiki, samarkan 2 harakat. 'Abdan syakura, dan waqafkan ran menjadi ra, maiwat 1 baris 2 harakat. Kita dengarkan bersama-sama. Jom tarik nafas, kita bacakan. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Kemudian baru berhenti di situ. Baiklah teman-teman, sekali lagi jangan lupa belanja thumbs up dan juga heart jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat. Dan boleh tak, kita masih lagi menunggu jawapan daripada anda. Setiap satu orang diharapkan memberikan respon pada soalan yang saya tanyakan tadi. Apakah cabaran yang paling susah dalam anda nak menguasai ilmu tajwid? Saya nak tengok ada tak lagi yang memberikan komen dan jawapan. Yang belum lagi berikan komen dan jawapan, diharapkan dapat menulis jawapan anda. Nak mengerti hukum-hukum. Puan Ramlah kata yang paling payah nak mengerti nama-nama hukum-hukum. Yang isteri Zamani jawab nak ingat nama-nama hukum. Haji Mustafa kata makhraj huruf, lidah Melayu. Baik, sekejap lagi kita lihat jawapannya. Diharapkan semua dapat memberi
respon pada soalan saya tadi itu. Sekejap lagi saya bagi tahu apa yang paling susah sangat nak kuasai ilmu tajwid ni, apa dia. Sekejap lagi kita lihat jawapannya. Kita teruskan dahulu ayat ini. Kita bagi masa untuk kawan sahabat kita berikan jawapan mereka. Kita lihat ayat yang keempat. Hari ini kita baca sampai ayat ketujuh saja insya-Allah. Wa qadayna, dha ni tepi lidah ni, tepi lidah sahabat-sahabat, tepi lidah kita ini, tepi kanan ataupun kiri mengikut keselesaan masing-masing ya. Wa qadayna, 4 atau 5 harakat. Ila, I1 la 2 harakat. Ila bani Isra'i 2 harakat. Isra'ila fil kitab. Fil, bukan fil ya. Fa mereka selalu bunyi fi. Bila bertemu lam jadi fil ya, bukan fe. Jangan baca fil tapi baca fil ya. Fil kitab latuf, bi nak ke la jangan lambat. Bila huruf berakhir dengan kalimah satu harakat nak masuk pada perkataan yang seterusnya itu jangan lambat. Kalau lambat dia jadi kitabi latuf, itu lambat, salah ya. Jadi kedengaran seakan-akan 2 harakat ya. Fil kitabi latuf sidun, di sini wajibul gunnah, wajib dengan 2 harakat. La tufsidunna fil ra dia jadi tebal di sini. Fil ardi marrataini wa la ta'ni wa la ta'ni nak ke wa jangan lambat. Wa la ta'lun, di sini dengungkan 2 harakat, wajibul gunnah. Wa la ta'lunna ulu, tekankan wa bersabdu. Ain di pertengahan kerongkong. Ulu wa, tanwin ikhfa di sini. Tanwin bertemu kaf, samarkan 2 harakat daripada uluwan jadi uluwan kabira. Ran menjadi ra jika diwaqafkan. Ma'iwat 1 baris 2 harakat. Jom kita dengarkan, tarik nafas, kita bacakan bersama-sama daripada waqadaina. Wa qadayna ila bani Isra'ila fil kitabi latufsidunna fil ard. Saya waqaf di situ untuk berikan kemudahan bagi mereka yang mungkin tidak sampai nafas. Bagi mereka yang sampai nafas hingga akhir teruskan. Kalau tidak, bagi mereka yang mungkin ada masalah penat, lelah sebagainya, waqaf dan ibtidak semula pada la tufsidun di sini. La tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Boleh ya insya-Allah. Sekali lagi tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ kemudian baru berhenti. Okey, tarik nafas dulu, tenang-tenang, jangan tension. Saya pun tak tahu tiba-tiba hari ni rasa sebu, tak tahu sebab apa. Dia akan dengan semangat yang sahabat-sahabat berikan inilah membuatkan kita terus bersemangat. Walaupun orang beristirahat di rumah, kami datang untuk bersama-sama dengan anda untuk kita teruskan kelas pengajian kita ini insya-Allah. Jadi teman-teman diharapkan dapat memberikan support dan sokongan serta dukungan kepada kami dengan menekan button share insya-Allah. Semoga manfaatnya terus sampai kepada muslimin muslimat di luar sana insya-Allah, untuk sama-sama kita tingkatkan pengajian Al-Quran. Kita teruskan kepada ayat yang seterusnya, ayat yang kelima. Fa idza, za dihujung lidah. Fa idza jaa, 4 atau 5 harakat.
Waw bari atas bertemu ain di pertengahan ni. Wa'du ulahuma. Dua harakat. La dua harakat. Hu satu. Ulahuma. Hu ni ha ni dipangkal kerongkong. Ulahuma ba'as. Di hujung lidah. Ba'asna alaikum izar syafawi. Matikan di situ, jangan panjang, terus masuk. Ibadal, idgham bila gunnah di sini, daripada ibadan jadi ibadal. Ibadal lana, 4 atau 5 harakat. Uli di sini huruf ziyadah. Waw ini jangan dipanjangkan, jangan dibaca macam ni. Sahabat-sahabat lihat di sini. Waw ini dia tak ada bulat penuh di atasnya kan. Yang ni ada. So, yang ini dibaca 2 harakat. Yang ni jangan dibaca 2 harakat. Jangan dibaca uli. Tak betul. Dia kena baca uli. Uli. Gitu ya. Uli ba'si. Samarkan di sini. Asalnya sin jadi si. Samarkan. Nun pun tidak. Shin pun tidak. Dengan kadar panjang 2 harakat. Uli ba'si syadidin. Samarkan di sini. Ikhfa hakiki. Syadidin fajasu. Fa satu, ja dan su masing-masing 2 harakat. Khilalad diyar. Ra di sini jadi tebal. Diyar. Jangan baca diyar. Diyar itu tak betul ya. Di sini ra dibaca tebal. Kemudian ibtidak pada wa kana wa'dam. Masuk beserta dengung. Asalnya wa'dan. Jadi di sini kena baca wa'dam dan dengung 2 harakat. Wa'dam maf'ula. Dan lan jadi la, satu baris 2 harakat. Jom tarik nafas. Kita bacakan. Maafkan hari ini kalau saya tergaru-garu hidung tu. Tolong maafkan. Gatal hidung. Gatal hidung. InsyaAllah sahabat-sahabat tarik nafas. Kita bacakan ayat ini bersama-sama. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. Bagi mereka yang tidak sampai nafas hingga akhir, waqaf di situ dan kemudian tidak pada ba'athna alaikum. Ba'athna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadidin fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Kemudian baru berhenti. Sekali lagi tarik nafas, kita bacakan ayat ini. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Kemudian baru berhenti di situ. Okey, sampai kita ke ayat kedua terakhir hari ini. Sahabat-sahabat masih bersemangat ke ni? Kalau masih bersemangat, jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart. Dan kalau boleh saya tahu ni ramai-ramai ni daripada mana? Ya, daerah mana, negeri mana, negara mana. Dan ada tak yang bersama dengan kita ini baru first time ni ikuti kelas Ustaz ni? Kalau baru first time, ya, perkenalkan diri anda kepada kawan-kawan kita yang lain, insya-Allah ya. Semoga kita dapat membina ukhuwah Islamiyah yang baik, insya-Allah. Semoga Allah mempersatukan kita di akhirat di dalam syurganya seperti mana Allah mempersatukan kita di saat ini. Baik teman-teman dirahmati Allah, kita teruskan ayat yang seterusnya. Tapi sebelum itu sahabat-sahabat, mungkin ada yang tertanya-tanya, apa jawapan kepada soalan yang Ustaz berikan tadi itu? Saya tanya tadi, apakah perkara yang boleh yang menjadi perkara yang paling susah dalam kita nak menguasai bacaan Al-Quran?
Baik, ada yang kata nak ingat nama hukum, ada yang kata nak ingat nama-nama hukum tajwid, ada yang kata nak sebut makhraj huruf. Jawapannya di sana memang jawapan yang tuan-tuan berikan itu betul. Tetapi yang paling sukar, yang paling payah ialah istiqamah untuk belajar. Itu yang paling susah. Anda mungkin ikuti kelas saya hari ini, tetapi berapa lama anda dapat terus kekal istiqamah belajar? Adakah sampai kita khatam atau tidak? Itu persoalannya. Kalau kita belajar sebulan sekali atau membuka Al-Quran hanya pada bulan Ramadan setahun sekali, mana mungkin kita dapat kuasai ilmu Al-Quran dengan baik. Jadi istiqamahlah merupakan perkara yang paling sukar. Paling sukar. Kalau anda dapat kekal istiqamah, insya-Allah makhraj huruf lama-kelamaan dapat kuasai. Hukum-hukum tajwid lama-kelamaan akan dapat kuasai. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya ialah kekal istiqamah untuk belajar. Jadi itulah jawapannya. Jadi saya doakan sahabat-sahabat dikurniakan istiqamah untuk terus berterusan belajar sehinggalah ke hari terakhir kita memejamkan mata meninggalkan dunia ini. Jadi sahabat-sahabat diharapkan masih bersemangat. Jom kita lihat ayat yang seterusnya. Ayat yang ke-6. Sa bari dhammah bertemu mim yang bersabdu. Dua harakat. Jangan baca summa radadna, tak betul ya. Mestilah baca summa radadna. Ada lantunan di sini khokhalah surah. Summa radadna lakumul mim dhammah ni ada lam. Lakumul karrata alaihim. Idhar syafawi mati di situ, jangan panjang, terus masuk. Wa am idza syafawi lagi. Mim mati yang ada tanda mati asli dalam Al-Quran dan Sunnah itulah idza syafawi, jangan panjang. Wa amdadnakum. Di sini mim mati yang tak ada tanda mati. Yang ni mim mati ada tanda mati kan? Ini tak ada tanda mati. Yang ada tanda mati semuanya idza syafawi. Yang tak ada tanda mati kena panjang 2 harakat. Minta ada yang tolong tulis ya. Wa amdadnakum bi'am, baru masuk bi'am. Jangan baca wa amdadnakum bi'am. Itu tak betul. Mesti panjang 2 harakat di sini. Wa amdadnakum bi'amwalin. Masuk berserta dengung di sini. Tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah. Ada 4 semuanya huruf ya, waw, mim dan nun bi amwalin wa bani, baru masuk wa bani. Cukup 2 harakat barulah wa banina wa ja'alnakum. Idza syafawi sekali lagi. Hamas, dia ada bunyi angin. Aktsara nafira. Dan tanwin di sini rad menjadi 1 baris 2 harakat. Jom kita tarik nafas dan baca ayat ini bersama-sama. Thumma radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwal. Saya waqaf di situ untuk berikan kemudahan bagi teman-teman yang tak sampai nafas. Yang sampai nafas silakan sampai akhir. Yang tak sampai nafas waqaf di situ dan ibtidak balik pada wa amdadnakum. Wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian barulah berhenti. Sekejap lagi saya nak ajak semua ya kita baca balik sama-sama. Daripada awal ayat 1 hingga 7. Sekarang kita lihat satu persatu dahulu. Sedar tidak sedar. Sampai kita ke ayat yang terakhir untuk hari ini. Terima kasih teman-teman yang kekal istiqamah belajar daripada awal kita mula tadi sampai hari ini. Jangan sampai ke sekarang lah untuk kelas kita hari ini. Jadi jangan ke mana-mana. Ada satu saja ayat yang terakhir. Habis ayat ini insya-Allah saya nak ajak semua kita baca balik daripada awal ayat 1 hingga ayat 7. Semuanya masih bersemangat diharapkan sahabat-sahabat dapat belajar sesuatu. Diharapkan huraian dan penerangan saya ini mudah difahami oleh semua dan mudah diikuti untuk dijadikan sebagai amalan bacaan Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan. Dan jika sahabat-sahabat berdoa di dalam solat ataupun selepas solat, jangan lupakan saya dalam doa anda. Semoga Allah berikan saya kesihatan, dipanjangkan usia untuk saya meneruskan perkongsian ilmu ini. Jom kita lihat ayat yang terakhir untuk hari ini.
In, hamzah bari kasrah bertemu nun izhar halqi. Jangan panjang, nunnya ada tanda mati. Kalau nun kosong yang tak ada bertanda begini, ini sebenarnya juga nun mati. Tetapi di sini bukan hukum izhar halqi. Ini hukum ikhfa hakiki. Ya, di sini kena panjangkan 2 harakat. Di sini jangan dipanjangkan. Bacanya bagaimana? Bacanya apa dah? Ya? In ahsantum. Baru masuk tum. Jangan baca in ahsantum. Tak betul mestilah baca in ahsantum dua harakat li anfusikum. Boleh insya-Allah. In ahsantum li anfusikum. Kemudian wa in izhar halqi wa in asatum falaha. Sekali lagi di sini izhar syafawi, mim mati. Wa in asatum falaha. Dan kemudian kita jumpa jim kecil, waqaf jaiz di situ, boleh waqaf, boleh tidak. Dan boleh waqaf dan boleh wasal ya. Terpulang kepada bacaan anda masing-masing. Kemudian siapa yang pilih untuk waqaf, ibtidak pada fa idza jaa wa'dul wa bari atas bertemu ain. Wa'dul akhirati liyasu. Dipanjangkan 4 atau 5 harakat. 2 harakat. Wujuhakum. 1 harakat. 2 harakat. Wujuhakum izhar syafawi. Sempurnakan saja mim mati, jangan panjang. Terus masuk liyadkhulul. Yad ada lantunan khalah surah. Waliyadkhulul masjida kama. Masjida kama. Dah nak ke ka, jangan lambat kama dakhaluhu wawnya bersabdu, tekankan awwala marratin. Ra bersabdu marratin, masuk berserta dengung di sini. Daripada marratin jadi marratin waliyutabbiru. Ba bersabdu waliyutabbiru, 2 harakat. Ma'alau ada bunyi hamas itu tatbira. Dan rol menjadi 1 baris 2 harakat ma'iwat di situ. Jom tarik nafas, kita bacakan ayat ini bersama-sama. Ayat yang terakhir insya-Allah. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah. Waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma'alau tatbira. Kemudian baru berhenti di situ. Okey, teman-teman dirahmati Allah. Tadi kita dah lihat satu ayatnya kan. Jadi sekarang saya nak ajak semua kita baca balik sama-sama. Daripada awal ayat 1 hingga ayat 7 daripada surah Al-Isra. Jadi bagi teman-teman yang nak buka Al-Quran, silakan ke halaman muka surat 282. Tapi sebelum itu, sebelum kita mula bacaan, boleh tak sekali lagi bantu saya? Kita tekan button share insya-Allah dan jangan lupa berikan thumbs up dan juga heart ya. Siapa nak minum air silakan. Bismillah. Izinkan saya juga. Baiklah teman-teman dirahmati Allah. Di akhir bacaan saya nanti saya akan kongsikan jika ada di kalangan teman-teman yang mungkin bacaan Al-Quran tak lancar, terputus-putus, tak tahu nak waqaf, ibtidak macam mana,
mungkin tak kuasai makhraj huruf dengan baik ataupun hukum tajwid dengan sempurna, jangan bimbang, jangan risau. Sekejap lagi saya kongsikan bagaimana kami dapat bantu anda dengan kami memberikan sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut insya-Allah sebagai panduan, dan banyak lagi lah keistimewaan yang lain nak kami berikan insya-Allah. Dan ada berita gembira untuk saya sampaikan sebentar lagi. Sekarang ini jom kita bersedia untuk sama-sama kita mulakan bacaan daripada surah Al-Isra ayat 1 hingga ayat 7 bersama-sama insya-Allah sahabat-sahabat ya. Kalau semua dah bersedia, insya-Allah kita dapat mulakan bacaan daripada kiraan 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال
جعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Sadaqallahul Azim. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, begitulah sikit sebanyak perkongsian yang mungkin boleh saya sampaikan untuk ruangan kali ini. Jadi diharapkan ya teman-teman dapat mempelajari sesuatu daripada perkongsian ini. Jadi bagi mereka yang berhajat untuk mengikuti sambungan bacaan ayat kita hari ini, jangan lepaskan peluang untuk mengikuti sambungannya. Setiap hari kita bawakan live secara langsung di page Facebook Fatihah Learning Center jam 7 pagi, 3 petang dan 10 malam. Jadi insya-Allah teman-teman yang belum lagi follow dan like page kita, insya-Allah boleh follow, boleh like page kita untuk tidak terlepas pelajaran-pelajaran yang kita bawakan setiap hari kepada anda. Jadi seperti mana yang saya janjikan tadi, insya-Allah teman-teman ya, jika ada di kalangan sahabat-sahabat yang bersama dengan saya ini mungkin bacaan Al-Qurannya tidak lancar, ataupun tak tahu nak waqaf dan ibtida, ataupun tak ingat hukum-hukum tajwid dengan baik, ataupun tidak dapat menguasai makhraj-makhraj huruf dengan baik, sama ada diri sendiri ataupun pasangan anda yang menghadapi masalah tersebut, ataupun anak-anak anda yang menghadapi masalah tersebut, jangan lepaskan peluang ya. Selain daripada mengikuti live yang saya bawakan ini, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama dengan saya dan kawan-kawan kita yang lebih awal menyertai kami dengan menjadi ahli cepat Quran. Kerana apa? Kerana mereka yang bersama kita menjadi ahli cepat Quran, kita akan berikan beberapa keistimewaan tambahan. Antaranya, kami akan kirimkan ke rumah anda sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman buku tersebut ya. Alhamdulillah, kita telah rakamkan kedua-dua buku ini, setiap satu muka suratnya ada lebih daripada 200 video pelajaran akan diberikan kepada anda insya-Allah serta bukunya. Dan selain daripada itu, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama kita menjadi ahli cepat Quran akan kita bawakan masuk dan mendapat akses ke aplikasi cepat Quran, juga dibawakan ke grup Facebook close group cepat Quran, serta dimasukkan ke dalam grup Telegram cepat Quran. Dan selain daripada itu, kita berikan bonus-bonus tambahan. Antaranya, kita akan berikan nota ringkasan asas tajwid kepada anda. Kami telah susunkan ilmu tajwid dengan lebih ringkas, lebih mudah dalam satu nota dan akan diberikan dalam bentuk e-book kepada anda insya-Allah. Yang kedua, kita akan berikan bonus tambahan rakaman bacaan Al-Quran daripada masa ke masa. Keseluruhannya akan kita berikan insya-Allah. Ada lebih daripada 600 video pelajaran. Jadi campur dengan rakaman buku asas dan tajwid, ahli cepat Quran akan mendapat lebih daripada 800 video pelajaran. Bukan 80, tapi lebih daripada 800 video pelajaran. Dan istimewanya, mereka yang bersama kita menjadi ahli cepat Quran akan kami berikan konsultasi eksklusif. Apa maksudnya? Maksudnya teman-teman jika ada sebarang persoalan, sebarang pertanyaan ataupun ingin memperdengarkan bacaan untuk sama-sama kita tasihkan dan kita tahsinkan insya-Allah. Sahabat-sahabat boleh set appointment, kita akan pastikan jadual waktu yang sesuai untuk anda dan untuk pihak kami, untuk kita buat video call walau di mana saja anda berada sekarang ini. Mungkin di Semenanjung Malaysia, Sabah Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia, ataupun di mana sahaja di bumi Allah mana sahaja anda berada sekarang. Jangan jadikan jarak sebagai penghalang dan pemisah untuk sama-sama kita belajar dan meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada komitmen bulanan, maksudnya kita tidak mengenakan yuran bulanan dan yuran tahunan bagi mereka yang nak menyertai kita menjadi ahli cepat Quran. Dan berita gembira saya nak sampaikan, sepanjang tempoh PKP ini, yuran keahlian sekali sahaja seumur hidup, dan kami telah turunkan yuran keahlian tersebut
hanya kepada serendah RM250, bukan sebulan, bukan setahun, tetapi sepanjang hayat anda, seluruh dan seumur hidup anda. Itulah yuran keahlian yang dibayarkan. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, suka saya buat disclaimer sekali lagi dengan jelas di sini. Yuran keahlian tersebut bukanlah nilai harga ilmu yang kita belajar ini. Kerana kalau tuan-tuan nak bayarkan dengan harga satu huruf pun dengan harta seluruh isi dunia ini, tidak akan sama mampu membayar nilai harga ilmu Al-Quran tersebut. Cumanya kita mengenakan yuran keahlian tersebut hanyalah untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama-sama dan kita untuk menampung hanya sebahagian kecil sahaja daripada kos-kos yang kita keluarkan untuk membawakan kelas pengajian Al-Quran secara atas talian ini kepada anda. Seperti cetakkan buku, kita nak terbit buku, kita nak post buku, kita nak buat rakaman buku tersebut, kita nak pastikan kita sediakan studio ini, sistem online kita, internet dan sebagainya untuk kita bawakan secara langsung terus kepada anda. Itu pun hanya sebahagian kecil sahaja. Jadi oleh itu, kalau anda berminat untuk betul-betul ikhlas nak belajar balik daripada asas, sama ada diri sendiri ataupun mungkin teman anda. Selama ini kita dok ajak suami kita solat sekali, kadang-kadang kita suruh dia baca Al-Quran, dia tak mau, bukan kerana dia malas, tetapi kerana dia malu dengan kita kerana bacaan Al-Quran dia tak bagus. Jadi mungkin inilah peluang bagi anda untuk membantunya. Ataupun mungkin bila kita suruh anak-anak kita baca Al-Quran, mereka lari-lari, bukan kerana mereka malas, tetapi mungkin kerana mereka tak pandai untuk membacanya. Jadi mungkin kalau biasanya anda hadiahkan baju, kasut, jam, telefon dan sebagainya, kali ini mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh menghadiahkan sesuatu yang sangat bererti untuk kehidupan di dunia dan di akhirat kepada diri sendiri ataupun kepada orang yang tersayang. Satu kaedah mudah belajar mengaji Al-Quran melalui Cepat Quran bersama dengan saya, Ustaz Izwan Ahmad, yang akan menjadi guru pembimbing anda dalam bacaan Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat yang berhajat, jika ada, kita tidak memaksa sesiapa pun untuk bersama-sama dengan kita, tapi sekiranya anda lah yang nak kami bantu, jadi jangan bertangguh lagi kerana tempoh promosi yuran keahlian sekali seumur hidup serendah 250 itu akan tamat bila tamatnya tempoh promosi sepanjang PKP ini. Jadi oleh itu, jika ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang berhajat, boleh komen sekarang nak jadi ahli cepat Quran. Kalau ada, saya buka pendaftaran sekarang. Bagi mereka yang berhajat, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran sekarang. Ataupun teman-teman yang nak WhatsApp kami, boleh terus WhatsApp. Yang mana komen nak jadi ahli, nanti admin kami akan reply komen anda itu, dan dalam komen, dalam reply itu kita akan beli satu link WhatsApp. Sahabat-sahabat boleh tekan link tersebut, nanti dia akan bawa kepada admin kami, WhatsApp admin kami. Tuan-tuan boleh bagi tahu dia nak daftar jadi ahli, insya-Allah dia akan bantu anda untuk melakukan pendaftaran. Dia akan bagi tahu step pertama, kedua dan ketiga nak buat apa, dan kami akan minta alamat rumah anda untuk kami postkan segera mungkin buku ke rumah anda untuk anda mulakan pelajaran pengajian Al-Quran bersama-sama dengan kita dan kawan-kawan yang lain, insya-Allah. Ataupun sahabat-sahabat yang nak terus WhatsApp pada kami, boleh ambil pen dan kertas untuk catat nombor telefon ataupun boleh print screen. Nomornya seperti tertera di bawah, 0111-621-7797. Sekali lagi saya ulangi, nombor talian hotline WhatsApp kita 0111-621-7797 untuk anda WhatsApp. Tapi jangan WhatsApp sekarang, nanti habis live tunggu dulu, saya berikan penerangan dahulu, insya-Allah ya teman-teman. 0111-621-7797 adalah nombor kita. Dan sekiranya anda tak tahu nak print screen, tak ada pen dan kertas untuk catat nombor telefon ini, jangan bimbang. Boleh tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, biar pihak kami yang menghubungi anda untuk bantu melakukan pendaftaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh komen dan tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, atau komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun terus WhatsApp kepada nombor yang tertera di bawah. Ataupun sekiranya sahabat-sahabat pernah buat pendaftaran atas talian, boleh pergi ke laman web yang tertera di sini ya, www.cepatquran.com. WhatsApp alamat websitenya seperti mana yang tertera di bawah ini, www.cepatquran.com. Boleh buat pendaftaran di situ. Dan sekiranya ada masalah sebelum, sepanjang atau selepas anda melakukan pendaftaran itu, jangan malu, jangan segan untuk menghubungi kami di nombor yang tertera di bawah. Begitu juga bagi sahabat-sahabat kita yang telah lebih awal mendaftar sebagai ahli cepat Quran, jika anda ada masalah, ada persoalan, jangan diamkan diri,
hubungi kami, insya-Allah kami bersedia untuk membantu anda meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, mungkin ada hikmahnya kenapa hari ini, saat ini kita dipertemukan Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita belajar mengaji Al-Quran. Mungkin inilah peluang, detik, masa dan ketikanya, ketika Allah memberikan kita kesihatan dan kelapangan inilah, di waktu ada masa inilah, di waktu ada kesihatan inilah, untuk kita meluangkan sedikit masa sebagai tanda kita mematuhi arahan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca Al-Quran dengan tartil, dengan baik. Allah berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada rule, ada guide, ada panduan untuk membacanya. Kita tak boleh baca ikut suka kita dari segi sebutan huruf ataupun hukum tajwid dan sebagainya. Jadi jangan lepaskan peluang, jangan sampailah pula kita pulang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan membaca Al-Quran pun tak lancar. Apatah lagi kalau langsung tidak pandai membaca Al-Quran. Tidakkah kita malu kepada Allah yang memberikan kita penuh nikmat, berikan kesihatan, berikan udara, oksigen yang kita hirup ini secara percuma. Air diciptakan dan bumi ini juga diciptakan untuk kita diami. Marilah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan kita kembali kepadanya, dan salah satu cara untuk kembali kepadanya adalah melalui pengajian Al-Quran ini. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, jika ada yang berhajat untuk kami bantu menjadi ahli cepat Quran, untuk sama-sama kita belajar, boleh komen nak jadi ahli cepat Quran, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun terus WhatsApp kami ke nombor 0116217797, ataupun terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Dan sekiranya anda ada sebarang masalah, boleh tulis di ruangan komen. Saya nak berikan 1 atau 2 minit yang terakhir ini untuk saya menjawab soalan anda, insya-Allah. Dan selepas ini ada satu video pendek berdurasi 2 minit. Mereka yang nak mendaftar menjadi ahli sangat-sangat digalakkan untuk tonton video tersebut, kerana dalam video itu kami tunjukkan kepada anda bagaimanakah pendekatan, cara, kaedah pengajian yang akan kita gunakan daripada asas sehinggalah tajwid, insya-Allah. Sangat mudah teman-teman dirahmati Allah, kerana dalam kaedah ini dia menggunakan kata kunci. Ada 4 kata kunci teras. Yang pertamanya nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalaba. Jadi itulah kata kunci teras, dan daripada situlah kita akan belajar baris bawah, baris depan dan sebagainya. Jadi sahabat-sahabat, jangan lepaskan peluang ini untuk bersama-sama kita menjadi ahli cepat Quran. Jadi saya buka pendaftaran ataupun soalan jika ada yang nak mempertanyakan. Saya tak pandai nak mewakafkan apabila nafas tak cukup berhenti dan ditanda berhenti. InsyaAllah tuan boleh hubungi kita, mendaftar sebagai ahli. InsyaAllah kita akan cuba bimbing daripada masa ke masa. Dan nanti kalau ada persoalan, boleh set appointment dengan pihak kami untuk kita memberikan panduan-panduan bagaimana untuk wakaf dengan baik. Terima kasih yang tulis komen tersebut, ya. InsyaAllah kita dapat bantu nanti. Teman-teman yang lain yang berhajat boleh komen nak jadi ahli, ataupun tinggalkan nombor telefon anda di ruangan komen, ataupun WhatsApp kami ke nombor 0116217797, atau terus buat pendaftaran di www.cepatquran.com. Sekiranya ada persoalan, silakan, insya-Allah saya nak mengambil soalan daripada anda jika ada, insya-Allah. Ada persoalan insya-Allah. Terima kasih Zainab Diman yang kongsikan pelajaran kita dengan kawan-kawannya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Tibah Sayari. Terima kasih juga Najiha Fadil. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan terus istiqamah, insya-Allah. Terima kasih Mardiah Mardi, terima kasih Nursiah Daim, terima kasih Syabanun, terima kasih Nenda, dan ramai lagi teman-teman kita yang selalu memberikan sokongan dan dukungan kepada kita, insya-Allah. Semoga Allah senantiasa mempermudahkan urusan kehidupan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Puan Zaimah Saleh, dia kata nangis, dia sedih. Tak tahulah sedih kerana tengok Kaabah di belakang kerana terlalu rindukan Masjidil Haram, ataupun sedih tengok muka saya ini. Jadi sahabat-sahabat, terima kasih Hazmi Ali yang nak join jadi ahli cepat Quran, yang komen tinggalkan nombor telefonnya. InsyaAllah pihak kami akan hubungi tuan secepat mungkin untuk bantu. Jika ada yang lain, jangan bertangguh lagi, insyaAllah.
Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan dan tahunan yang kita kenakan. Yuran kealan hanyalah sekali saja seumur hidup. Dan juga untuk mereka yang di semenanjung Malaysia, jika rumah anda jauh daripada ATM ataupun tak tahu nak buat online banking, teman-teman boleh minta bantuan kita buat pendaftaran dahulu. Kita boleh buat COD, maksudnya cash on delivery. Nanti bila buku tu dah sampai, baru bayarkan duit kepada orang yang hantar buku tu. Nanti barulah hubungi kita balik, bagi tahu buku dah sampai. Kita akan bantu anda untuk dapatkan akses kepada rakaman-rakaman pelajaran. Adalah beberapa step yang perlu dilakukan, insyaAllah. Sekiranya ada persoalan, jangan malu, jangan segan untuk menghubungi kita. Baiklah, ada tak soalan yang lain? Jika ada, saya nak ambil. Kalau tidak ada, teman-teman, terima kasih Muhammad Safari yang berhasrat untuk menjadi ahli cepat Quran. Pihak kami akan hubungi anda untuk melakukan pendaftaran sebagai ahli cepat Quran. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya mohon maaf jika ada sebarang salah dan silap sepanjang perkongsian ini. Jadi bagi sahabat-sahabat yang komen rindu Mekah, insya-Allah kita doakan nanti supaya Allah angkat wabak COVID yang sedang melanda ini, supaya kita bebas bergerak, bebas kita untuk bukan saja untuk melakukan umrah dan haji di Makkahul Mukarramah, tapi juga yang istimewanya kita dapat menziarahi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berada di Madinatul Munawwarah, Madinah yang penuh seri, yang bercahaya, Madinatul Munawwarah, pekan yang penuh seri, ataupun bandar city yang penuh bercahaya. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat saya sudah doakan. Dan juga salam dari sahabat kita daripada Indonesia juga untuk semua. Untuk sahabat-sahabat kita lah, Indonesia, Singapura dan juga daripada tempat-tempat yang lain. Baiklah teman-teman, yang dirahmati Allah, saya mohon maaf sesungguhnya yang sempurna, yang baik itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang silap dan salah ada kelemahan di saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf serta saya akhiri takat hari ini. InsyaAllah kita berjumpa sambungan bacaan ayatnya ya. InsyaAllah yang belum lagi follow dan like page, follow dan like page. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man sanyan, kan tan janwan, kan tan ranhan, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati,
mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.